Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita tengah hari ini dimulakan dengan Sarawak kekal menjadi antara pilihan pelaburan asing di Malaysia meskipun berdepan dengan kelembapan ekonomi global susulan penularan wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sehingga September 2020, Sarawak berjaya menarik jumlah pelaburan sebanyak 15.8 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Malah katanya Sarawak merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam ekonomi Malaysia iaitu 9.6% pada tahun lepas yang disumbang sektor minyak dan gas, perkhidmatan, pembuatan, pelombongan dan pertanian. The federal government of Malaysia provide various supports such as fairness status, which grant partial exemption from income tax, investment tax allowance on qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date of approval of the project, reinvestment allowance, promoted sectors in high-tech industries, strategic industries, research and development, green technologies including hydrogen fuels. Beliau berkata demikian semasa mengadakan perbincangan meja bulat digital pada dialog tahap tinggi mengenai hubungan ASEAN-Italia menerusi persidangan video di Kuching pada Khamis. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Industri dan Pembangunan Usahawan menambah sebagai tambahan kepada insentif cukai yang diberikan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak juga menawarkan beberapa insentif lain dalam menarik lebih banyak pelaburan asing ke negeri ini. In addition to the tax incentive provided by the federal government, the state government also offers competitive land price and flexible terms of payment for land premiums, competitive electricity and water tariff for investors. The land premium for industrial land developed by Sarawak State Government is priced approximately Euro 4.08 per square feet, with 30% rebate on the land premium if the project is completed and operational within the specified period. In terms of power supply, 75% are sourced from green energy generated through hydropower, and the remaining 25% from gas and coal for power stability and reliability. Our electricity tariff is very competitive and is one of the lowest in the region. Dalam pada itu, beliau memberitahu nilai perdagangan antara Sarawak dan Itali pada tahun 2019 ialah sebanyak 825.4 juta ringgit. Beliau juga optimis banyak lagi peluang pelaburan di antara Sarawak dan Itali boleh diterokai dalam pelbagai bidang sekaligus memacu ekonomi negeri ini. Tambahnya, Sarawak juga mencatat keseimbangan perdagangan yang positif dengan pasaran ekspor utama ke Jepun, China, Korea termasuk Semenanjung Malaysia. Sarawak export to Italy in 2019 was Euro 116.141 million, mainly in vegetable oils and ferroalloys, while our import from Italy in 2019 was Euro 42.34 million, mainly in engines and motors, chemical, tractors, ball and hydraulic valves for oil and gas sector, etc. For the first 11 months of 2020, export to Italy was Euro 117.3 million, while imports were Euro 28.8 million. There is plenty of opportunities for trade between Sarawak and Italy. Sementara itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah ke hadapan dengan menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC sebagai strategi pembangunan untuk mendorong pemulihan daripada kesan sosioekonomi COVID-19. The Council involves stakeholders from various fields such as business communities, professional and academics. Through this engagement, Sarawak targets to remain resilient
and promote future economic growth and development up to the year 2030, encouraging on two core principles, namely digital economy and environmental sustainability. Our aspiration is that by the year 2030, Sarawak will be a thriving society driven by data and innovation, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and sustainable environment. Justru katanya kerajaan Sarawak telah memberi fokus kepada beberapa pertumbuhan dalam sektor ekonomi, antaranya seperti tertera. Berita seterusnya mengenai sumbangan bantuan bakul makanan kepada 1,080 ketua isi rumah di Selangau. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John C. Kitayai berkata, kesemua penerima bantuan itu terdiri daripada penghuni dari 67 buah rumah panjang di konstituensi Kakus. Beliau berkata demikian ketika dihubungi bagi mengulas penyerahan bantuan bakul makanan Sarawak Ku Sayang pada Khamis. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus menggesa Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan berkenaan memperketatkan prosedur operasi standard SOP di rumah panjang masing-masing. Manakala di Sibu, pengagihan bantuan makanan bagi fasa pertama telah diagihkan kepada 65 ketua isi rumah melibatkan penghuni di 3 buah rumah panjang di Bawang Asan. Bantuan makanan tersebut telah diserahkan oleh Senator Robert Lau Hui Yu. Sementara itu di Dun Dudong, Robert Lau menyerahkan bantuan tersebut kepada 69 ketua isi rumah. Manakala di Dun Bukit Asik, bantuan itu diagihkan kepada 70 ketua isi rumah. Sebelum ini, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan makanan untuk bahagian Sibu dengan melibatkan dana sebanyak RM5.1 juta. Sementara itu, seramai 374 ketua isi rumah di kawasan Tasik Biru yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh pada minggu lepas turut menerima bantuan makanan. Bakul makanan tersebut telah disumbangkan oleh Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru dan Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Sumbangan yang disalurkan itu adalah bagi meringankan beban mangsa-mangsa yang terjejas selepas dilanda banjir dan tanah runtuh. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.